sejati, cinta yang hakiki, cintanya ilahi. Teguhlah bersinar cahaya Nurullah, tenteram di jiwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur segala puji-pujian bagi Allah. 100% puji-pujian yang ada hanya untuk Allah. Kita bersyukur kerana masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita ke majlis pada malam ini, iaitu pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bagi kali yang ke-151. InsyaAllah malam ini kita sambung syarahan kitab cinta, kitab cinta Allah bagi kali yang ke-8. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mula-mula kita imbas dulu pelajaran dalam kuliah yang lepas. Antara perkara yang kita sentuh, sebelum ini kita mungkin pernah mengusahakan makam-makam tertentu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, sehampir-hampirnya. Antara makam-makam yang mungkin kita pernah usahakan, contohnya makam taubat. Ada orang dia rasa dengan tumpu pada taubat ini dia paling hampir dengan Allah. Mungkin juga ada orang mengusahakan makam syukur. Kalau bukan syukur pun takut dan harap, ataupun dengan jalan zuhud, atau dengan jalan tawakal, ataupun dengan jalan taat, atau yang lain-lain. Namun sebagaimana yang dibagi tahu oleh Imam Al-Ghazali, makam yang tertinggi dalam perjalanan kerohanian ini ialah makam cinta, iaitu pelajaran yang sedang kita belajar sekarang. Seterusnya, apakah peringkat-peringkat pencapaian dalam sesuatu ilmu? Peringkat yang pertama, peringkat tahu. Sekadar tahu saja, belum ada apa-apa tindakan, belum terfikir pun nak bertindak. Peringkat yang kedua, atas sikit, kita sampai ke peringkat faham. Kita dah tahu secara lebih mendalam baik buruk sesuatu perkara itu. Atas sikit lagi, peringkat yang ketiga, iaitu peringkat sedar. Sudah ada kesedaran. Apabila sudah ada kesedaran, maksudnya kita sudah mula berfikir, nak berusaha, nak berikhtiar, nak ambil tindakan-tindakan tertentu. Peringkat pertama tadi tahu saja, peringkat kedua tadi sekadar faham saja, dan peringkat ketiga ni dia mula nak fikir dah. Dia tahu, dia faham dan dia fikir apa dia nak buat. Peringkat yang atas sikit lagi, peringkat yang keempat, peringkat amal. Tidak sekadar dia fikir, tapi dia amal pun dia dah buat, dah praktikal dah. Peringkat yang kelima pula, naik lagi ke peringkat menghayati. Menghayati apa yang dia tahu, apa yang dia faham, apa yang dia sedar dan apa yang dia amal. Dan seterusnya sampailah kepada matlamat yang dia nak capai. Itu tadi sekadar gambaran peringkat-peringkat yang dilalui oleh kita apabila kita belajar mana-mana ilmu. Khususnya dalam ilmu tentang cinta Allah ini, samalah juga. Contoh-contoh peringkat pencapaian dalam pelajaran cinta Allah ini. Peringkat mula tu, peringkat pertama, peringkat tahu. Sebelum ni kita tak tahu pun kata ada cinta Allah ni. Allah cinta akan makhluk, makhluk cinta akan Allah. Mungkin kita tak tahu dan mungkin sebahagiannya tahu.
Jadi peringkat pertama ni peringkat tahu. Oh, rupa-rupanya ada cinta Allah kepada makhluk pun ada, cinta makhluk kepada Allah pun ada. Baru tahu. Peringkat yang kedua, dia naik sikit lagi sampailah ke peringkat faham. Dia tidak sekadar tahu, tapi dia faham kenapa kita mesti cinta akan Allah. Kalau sengaja tak mencintai Allah, dia akan berdosa. Mencintai Allah ini wajib, disepakati wajibnya. Dia sampai ke peringkat faham. Peringkat yang ketiga, atas sikit lagi, peringkat sedar. Dia tidak sekadar tahu tentang cinta Allah, tidak sekadar faham tentang cinta Allah, dia dah ada kesedaran. Dah ada kesedaran ni maksudnya dia mula nak buat, dia mula fikir macam mana cara-cara, usaha-usaha nak dapatkan ilmu ni, macam mana nak pertingkatkan diri dia. Kemudian naik lagi peringkat keempat, peringkat amal. Dia tidak sekadar tahu, tidak sekadar faham, tidak sekadar sedar. Dia bukan setakat fikir saja, dia dah buat dah apa yang dia fikir tu. Mula-mula nak amalkan cinta Allah ni macam mana? Dia kena cari ilmu dia, kena cari guru dia, kena cari kawan-kawan dia, dan dia kena amal apa yang dipelajari. Peringkat yang atas lagi, peringkat menghayati. Setelah dia mengamalkan cinta Allah ini, dia pun mendalami dan menghayati pula, kalau seboleh-bolehnya secara khusyuk tentang cinta Allah, dan dia terjemahkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dan peringkat yang keenam, tentulah peringkat mencapai, berjaya mencapai cinta Allah. Inilah 6 peringkat yang kita nak lalui. Dan mungkin kita dah duduk dalam mana-mana salah satu peringkat pun. Seterusnya tentang syariat dan hakikat. Apakah maksud dari sudut syariat? Tuan-tuan guru selalu cakap dari sudut syariat begini, begini, begini. Apakah maksud dari sudut syariat? Maksudnya dari sudut pandangan kerja makhluk. Ini kita ulang banyak kali. Contohnya, pada syariatnya, dari sudut pandangan kerja makhluk, pisaulah yang melukakan dan apilah yang menghanguskan. Seolah-olah pisau tu ada kuasa nak melukakan, dan seolah-olah api ada kuasa nak menghanguskan. Yang tu dari sudut syariat. Apakah pula maksud dari sudut hakikat? Dari sudut hakikat ni maksudnya dari sudut pandangan kerja Tuhan, dari sudut pandangan kerja Allah. Contoh, pada hakikatnya Allah sahajalah yang berkuasa melukakan, bukannya pisau. Allah sahajalah yang ada kuasa menghanguskan, bukannya api. Jadi dari sudut syariatnya, pisau yang melukakan. Tapi dari sudut hakikatnya, yang sebenar-benarnya, pisau langsung tidak ada kuasa nak melukakan. Yang melukakan hanyalah Allah. Dia saja ada kuasa. Begitu juga dengan api. Dari sudut syariat, api ada kuasa nak menghanguskan. Tapi dari sudut hakikat, api langsung tidak ada kuasa nak menghanguskan. Yang satu-satunya ada kuasa nak menghanguskan secara hakiki ialah Allah, bukannya api. Itu perbezaan dari sudut syariat, dari sudut hakikat. Contoh-contoh syariat dan hakikat. Dari segi syariat, Nabi Muhammad SAW yang melemparkan batu ke arah musuh. Tapi dari segi hakikatnya, Allah yang melemparkan batu itu, bukannya Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad langsung tak ada apa-apa kuasa. Dari sudut syariatnya, Sayyidina Hamzah yang memanah haiwan buruan. Bapak saudara Nabi ni dia suka berburu. Tapi dari segi hakikatnya, bukan Sayyidina Hamzah yang memanah, tetapi Allah yang memanah haiwan buruan itu. Sebab Sayyidina Hamzah dia tak ada apa-apa kuasa. Semua itu pekerjaan Allah semata-mata. Dari sudut syariatnya, Umar Mukhtar, Lion of the Desert, yang menembak musuhnya dengan senapang. Tapi dari segi hakikatnya,
Allah yang menembak musuh itu bukannya Umar Mukhtar. Umar Mukhtar dia tak ada apa-apa kuasa langsung. Nak angkat senapang pun dia tak ada kuasa. Semuanya atas dengan kuasa Allah. Dari sudut syariatnya, airlah yang membasahkan tubuh kita masa kita mandi. Tapi dari segi hakikatnya, Allah yang membuatkan tubuh kita basah, bukannya air. Air langsung tak ada sebarang kuasa. Dari segi syariatnya, ubatlah yang melegakan sakit kepala kita. Tapi dari segi hakikatnya, Allah sahajalah yang ada kuasa nak legakan sakit kepala. Ubat tak ada kuasa langsung, tempat laluan semata-mata. Dari sudut syariatnya, guru yang menyampaikan ilmu, yang mengajarkan ilmu, yang menghuraikan ilmu. Tapi dari segi hakikatnya, Allah yang mengajarkan ilmu itu. Guru langsung tak ada kuasa. Kuasa nak berfikir pun tak ada, kuasa nak bercakap pun tak ada, kuasa nak bergerak pun tak ada. Semua itu dengan kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Dengan kuasa Allah. Jadi dari segi hakikatnya, semuanya pekerjaan Allah. Dari segi hakikatnya, makhluk langsung tak ada sebarang daya upaya, melainkan dengan daya upaya Allah. Apa saja ada sebarang pergerakan dalam alam ni, semuanya dengan kudrat Allah. Dalam pelajaran cinta Allah ini, apakah had paling bawah bagi orang-orang awam? Orang-orang awam ni maksudnya orang-orang yang hanya ada ilmu syariat, yang tidak belajar ilmu hakikat. Jadi rata-rata ahli masyarakat kita berada dalam golongan inilah. Hakikat makrifat ni mereka tak belajar. Biasanya belajar yang syariat. Majoriti umat Islam pun berada dalam golongan ini. Bahkan sebahagian orang yang kita panggil ilmuwan agama, kita kata yang tu ulama, yang itu ustaz, yang ni ustazah, sebahagian mereka pun tak ada ilmu ini, ilmu syariat sahaja. Jadi katakanlah kita ni semua setakat ilmu syariat, apakah had paling bawah yang kita mesti capai? Yang paling bawah kita mesti capai. Kalau sengaja tak capai itu berdosa. Had paling bawah bagi orang awam, dia mestilah mencintai Allah nombor satu. Dia kena sayang Allah nombor satu. Dia kena kasih akan Allah nombor satu. Lepas tu baru dia boleh kasih yang lain-lain. Nabi Muhammad ke, malaikat ke, isteri ke, ibu bapa ke, diri sendiri ke, semua mesti jatuh bawah daripada Allah. Kalau dia cinta selain daripada Allah nombor satu, salah, berdosa lah. Sebab wajib mencintai Allah nombor satu ni wajib. Maksudnya bagi semua orang Islam, untuk semua ahli syariat, mesti yakni wajib mencintai Allah melebihi yang lain-lain. Hadis-hadis tentangnya kita ada kupas dah dulu dalam awal pelajaran kitab cinta. Itu untuk orang-orang awam yang belajar ilmu syariat, ilmu hakikat mereka tak belajar. Macam mana pula had paling bawah bagi orang-orang syariat yang belajar pula ilmu hakikat? Dia ada pula ilmu hakikat. Bagi orang yang ada ilmu hakikat ini, selain daripada yang atas, maksudnya dia pun kena juga menjadikan Allah tu cinta dia nombor satu. Lepas tu barulah cinta yang lain-lain. Selain daripada itu, dia mesti yakin bahawa pada hakikatnya yang mencinta hanyalah Allah. Allah saja ada kuasa nak mencinta. Selain daripada Allah tak ada kuasa nak mencinta pun. Dan yang dicinta juga adalah Allah. Ini pelajaran yang kita sedang huraikan sekarang. Kok mana pusing pun sebenarnya kita kena cinta akan Allah. Cinta tu dia tak jatuh pada makhluk dari segi hakikat. Yang mencinta dan yang dicinta adalah sama, adalah satu. Hanya ada satu cinta, iaitu cinta Allah semata-mata. Bagi orang yang setakat ilmu syariat tadi, cinta Allah kena nombor satu. Lepas tu baru cinta yang lain-lain. Tapi kalau bagi orang yang dah belajar hakikat, cinta Allah saja yang ada. Cinta yang lain-lain tu pun tak wujud pun sebenarnya dari segi hakikatnya. Tu dua had paling bawah. Had paling bawah bagi orang syariat
had paling bawah bagi orang syariat yang dah belajar ilmu hakikat. Jadi bila Imam Ghazali kata yang mencinta dengan yang dicinta adalah sama, iaitu Allah juga, tak hairanlah lagi kalau kita mendengar kalimah sebahagian orang menyebut yang menyembah dengan yang disembah adalah sama, yang menyembah dengan yang disembah adalah satu. Kita yang dah belajar kita faham dia sedang cakap hakikat. Oh, orang ni cakap hakikat ni. Dia kata yang menyembah dengan yang disembah adalah satu. Tapi kalau tak belajar, orang tu akan sangka dia tu mengaku diri dia Allah. Tapi kita yang belajar kita tahu dia tengah cakap hakikat, bukan dia cakap syariat. Yang menyembah dengan yang disembah adalah sama, yang mencinta dengan yang dicintai adalah sama. Daripada Allah ia datang, kepada Allah ia kembali. Seterusnya, apakah langkah utama nak mendapatkan cinta Allah ni? Kita belajar kitab cinta ni, kita nak dapatlah cinta Allah. Kalau boleh sampai ke matlamat yang setinggi mungkin. Jadi kerja paling utama meminta kepada Tuhan punya cinta itu. Siapa dia Tuhan punya cinta ni? Tuhan punya cinta ni Allah. Kena minta daripada Tuhan punya cinta itu sendiri, agar kita dianugerahkan cinta Allah tu. Kena doa dekat dia, minta bagilah cinta tu kepada kita, bagi kita ada perasaan mencintai dia, bagi dia mencintai kita. Sebab apa? Hanya Allah saja yang berkuasa, yang dapat memberikan cinta Allah kepada kita. Yang kita duk rasa cinta akan Allah ni sebenarnya Allah yang bagi. Dia campurkan perasaan cinta tu kat dalam diri kita. Kalau dia tak bagi, kita usahalah macam mana pun tak akan dapat. Sekiranya dia tidak anugerahkan cinta tu, kita usahalah sehebat mana pun tentu tak akan dapat. Oleh itu kena selalu-selalulah minta dekat dia. Kita nak cinta, jadi nak cinta kenalah minta kepada Tuhan punya cinta tu, iaitu Allah itu sendiri. Yang tu yang utama. Yang utama bukannya cari guru, bukannya cari kitab, bukan cari ilmu dah. Yang utama, langkah awalnya kena minta daripada Tuhan dia sendiri. Kalau Tuhan dia bagi nanti mudah. Kalau Tuhan dia tak bagi, sampai bila pun tak dapat. Kemudian tentang wali Allah. Benarkah sebahagian orang kata, jikalau seseorang itu wali Allah, dia mestilah tidak bekerja? Kalau wali Allah ni mesti tak kerja. Sebab apa? Kerana tawakal dia kuat dan rezekinya datang tanpa diduga. Kalau kita kata Tok Guru ni wali Allah ni, itu bukan. Sebab apa? Sebab dia kerja. Tok Guru kami wali Allah, sebab dia tak kerja. Hebat, dia tawakal kuat. Yang ni baru betul wali Allah. Benarkah pandangan sebegitu? Tak benarlah. Tak benarlah. Wali Allah ni kalau Tuhan nak bagi, yang tak kerja pun jadi wali juga, yang kerja pun jadi wali juga, sama aja. Tak mestinya yang tak kerja tu baru dapat wali Allah. Hujah kita tengok ramai aulia. Aulia ni maksudnya para wali. Para wali-wali yang bekerja mencari nafkah. Contohnya 4 orang khulafa ar-rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Semua pun kerja. Kemudian Huzaifah ibnu Yaman. Bila kaum sufi ni sikit-sikit dia nak kaitkan dengan Huzaifah. Sebab di dakwah mereka punya tarik tu melalui Huzaifah ibnu Yaman. Huzaifah ibnu Yaman sendiri pun kerja. Dia menjadi gubernur di Kufah, di Iraq, dan pernah juga jadi gubernur di Parsi. Dia pun kerja. Walaupun dia ni orang kata leluhur utamalah para ahli sufi, dia pun kerja. Macam mana Tok Guru orang ni tak kerja, dia kata Tok Guru dia wali Allah. Dan siapa yang jadi wali Allah, dia tak boleh kerja. Kalau kerja maksudnya tak cukup tawakal. Kita nak kata macam mana ni 4 orang khalifah termasuk Huzaifah ibnu Yaman, adakah mereka ni tak cukup tawakal? Padahal wali-wali besar ni. Abu Hurairah sahabat Nabi, dia pun kerja juga. Dia pernah jadi gubernur Bahrain dan pernah jadi gubernur Madinah. Khalifah Umar Abdul Aziz, dia pernah jadi khalifah, pernah jadi gubernur Madinah,
pada zaman Hajjaj Yusuf As-Saqafi jadi gubernur di Iraq. Tapi Hajjaj ni dia bersikap keras zalim. Dia tak suka kepada Umar Abdul Aziz ni. Dia main politik lah, dia jatuhkan Umar Abdul Aziz. Imam Asy-Syafi'i kerja juga, pernah jadi mufti di Yaman dan pernah jadi menteri Najran dekat Yaman juga. Imam Al-Ghazali dia jadi pengetua Madrasah Nizamiyah. Adik dia Imam Ahmad Al-Ghazali kerja juga, pengetua Madrasah Nizamiyah juga. Sultan Muhammad Al-Fatih khalifah kerja juga. Syamsuddin Al-Wali penasihat di Istana Sultan Al-Fatih kerja. Salahuddin Al-Ayubi pernah jadi gubernur Mesir, panglima perang, pernah jadi Perdana Menteri Daulah Islamiah. Kita tengok mereka ni kerja belakang. Jadi tak betul lah pandangan sebahagian orang, kalau jadi wali Allah tak boleh kerja. Kalau betul pandangan dia, maksudnya mereka semua ni bukan wali Allah lah. Padahal kita tahulah mereka ni orang-orang yang dekat dengan Allah, wali-wali belakang, dan mereka ni kerja. Dan hujah lagi golongan ini, dia kata kami ikut macam Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tak kerja. Hebatnya Uwais Al-Qarni ni sampaikan Nabi Muhammad dia suruh Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali cari siapa yang nama Uwais Al-Qarni. Kalau jumpa Uwais Al-Qarni ni, minta tolong Uwais Al-Qarni doakan mereka. Khalifah ni kan, 4 sahabat yang utama, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, mereka ni yang paling afdal lah. Mereka pun disarankan minta Uwais Al-Qarni supaya doakan mereka. Nampak macam Uwais ni lebih lah dari satu sudut. Dan Nabi Muhammad bagi tahu Uwais ni tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Sampai ada yang kata dia ni mungkin makhluk asing. Saya terbaca dalam internet, kita ada kemungkinan Uwais ni ialah alien. Sebab apa? Dia ni terkenal di langit, tak terkenal di bumi. Sampai macam tu. Jadi pandangan ni pun kita kena perbetulkan. Yang pertama, Uwais ni dia kerja. Kadang-kadang dia kerja, kadang-kadang dia tak kerja. Tapi maksudnya dia ada kerja lah. Kerja dia gembala binatang ternak. Bahkan masa Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali pergi cari dia tu, dia tengah bertugas, tengah kerja, jaga binatang-binatang ternak satu kafilah daripada Yaman. Kemudian, adakah itu maksud Uwais ni lebih utama daripada 4 khalifah? Tak. Sebenarnya selepas Rasulullah SAW, ahli sufi yang paling utama, ahli tasawuf paling utama, wali Allah yang paling afdal, tak lain tak bukan ialah 4 khalifah. Maksudnya 4 khalifah ni termasuklah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Kedudukan mereka ni lebih tinggi lagi daripada Uwais. Uwais ni lebihnya dari segi doa tu tadi, bukan dari segi keseluruhan. Dari segi keseluruhan, 4 sahabat ni tetap lebih daripada Uwais. Sama juga dengan kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Sungguh pun Nabi Musa diperintahkan belajar dengan Nabi Khidir, tapi dari segi keafdalan, dari segi keutamaannya, tetaplah Nabi Musa atas daripada Nabi Khidir. Sebab itu Nabi Musa dimasukkan ke dalam 5 Rasul Ulul Azmi. Nabi Khidir tak termasuk. Cuma dari sudut ilmu, Nabi Khidir lebih daripada Nabi Musa. Sudut tu saja. Uwais pun tadi sama lah. Secara keseluruhannya, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali lebih lagi daripada Uwais. Kemudian macam mana pula orang kata Uwais ni tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit? Dah tentu dia lebih hebat. Tapi kita jangan lupa, yang 4 khalifah tadi, mereka ni bukan saja terkenal di langit, di bumi pun terkenal. Uwais tadi, dia terkenal di langit saja, di bumi dia tak terkenal. Orang zaman tu buat tak peduli kat dia. Kalau budak-budak jumpa baling batu, budak-budak ejek dekat dia, dia pun cari makanan kat tempat-tempat orang buang sampah tu. Jadi orang tak kenal dia. Tapi di langit ni maksudnya dalam kalangan malaikat, di sisi Allah, dalam kalangan penghuni-penghuni syurga,
Uwais ni kedudukan dia tinggi. Mereka ni tahu siapa dia Uwais. Tapi di bumi ni orang tak kenal. Berbanding dengan 4 khalifah tadi, Sayyidina Umar, Ali, Uthman, Abu Bakar, mereka ni di langit pun terkenal, di bumi pun terkenal. Lebih lagi mereka daripada Uwais. Jadi tertolaklah pandangan yang melebih-lebihkan Uwais tadi. Kononnya tak mau kerja lah. Ini ahli sufi, wali Allah, dia tak boleh kerja. Dia kena kuat tawakal. Jadi yang terkenal di bumi, terkenal di langit ni, dia ada 4 jenis. Yang pertama, ada orang dia terkenal di bumi, terkenal di langit. Contohnya 4 khalifah tadi, termasuklah sahabat-sahabat Nabi yang lain umumnya. Jenis yang kedua pula, dia tak terkenal di bumi. Di bumi ni orang tak kenal, tapi terkenal di langit. Contohnya Uwais tadi. Jenis yang ketiga, di bumi terkenal, tapi kat langit tak kenal, orang tak tahu. Di sisi Allah pun tak ada tempat. Dalam kalangan malaikat pun, malaikat tak sebut, tak minat dengan dia. Di kalangan penghuni syurga pun tak sebut dia. Siapa dia? Contohnya Fir'aun. Orang semua kenal, semua hormat. Namrud, Abu Jahal. Di bumi cukup terkenal, tapi di langit tak kenal, tak ada nilai lah mereka. Ada pula orang di bumi pun tak terkenal, di langit pun tak terkenal. Kita nak bagi contoh pun susah, sebab memang tak kenal kan. Di bumi pun tak terkenal. Kita ambil lah contoh. Contohnya salah seorang penyembah Namrud lah, pengikut Namrud. Pengikut Namrud ni mungkinlah ribu-ribu orang, juta-juta orang. Salah seorang dia tu, yang kita pun tak kenal dia. Maksud dia, dia di bumi pun tak terkenal, di langit pun tak terkenal. Itu 4 jenis. Jadi Uwais tadi, dia tidak terkenal di bumi, terkenal di langit. Yang 4 khalifah tadi, terkenal di bumi, terkenal di langit. Maksudnya lebih lagi 4 orang khalifah tu. Sebab tu kita bagi tahu dalam pelajaran yang lepas, ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu makrifat, ilmu mukasyafah ni, dia ni ilmu yang halus-halus dan juga ilmu yang seni-seni. Oleh sebab itu, cara syaitan dia nak menggelincirkan kita pun dengan cara yang halus juga, dan dengan cara yang seni juga. Sebab itu ramai orang yang tersalah jalan. Kita kenalah sangat berhati-hati. Jadi sebahagian yang tergelincir jalan ni, mereka suka buat dakwaan-dakwaan. Dakwaan-dakwaan yang hebat-hebat. Tujuan mereka buat dakwaan macam-macam ni, salah satunya dia nak tunjuk dialah yang lebih tinggi makam daripada ramai-ramai arif billah, wali-wali Allah, orang-orang yang ada ilmu hakikat makrifat. Dialah yang paling tinggi, kumpulan dialah paling hebat. Jadi dia buat macam-macam pengakuan. Dia akan mengaku dia Sultanul Arifin lah, Sultanul Aulia lah. Dia akan mengaku dia tu ketua para wali pada zaman ini, wali khutub, macam-macam pangkat wali lagi lah. Dia akan mengaku contohnya dia ahli mesyuarat majlis para wali. JKKK dia pun ada. Maksud dia seluruh dunia ni para wali dia ada satu majlis mesyuarat dekat Bukit Khaf. Jadi tok guru kami ni dia pergi mesyuarat tu, apa-apa yang nak berlaku kat bumi ni dia dah mesyuarat dah siap-siap. Dalam tu ada yang mengaku kata tok guru dia lah ketua majlis mesyuarat tu. Siap dengan Nabi Muhammad pun hadir sekali. Nabi Muhammad pun ahli biasa. Tok guru dia presiden, pengerusi. Tapi kalau kita tanya, tok guru ni mengaku hadir sidang para wali. Tok guru ni pun mengaku hadir sidang para wali. Anak murid dia pun mengaku tok guru dia hadir sidang para wali. Tapi kalau kita tanya, tok guru jumpa tak tok guru tu? Tak jumpa pun. Yang tok guru pun tak jumpa tok guru ni. Jadi mereka ni pergi ke mana sebenarnya? Sidang para wali dekat alam ghaib tu, ke mana mereka ni pergi sebenarnya? Tak tahu. Ada pula yang dia nak semua orang berbai'ah dengan dia. Dia kelilinglah cari tok-tok guru ni, semua kena bai'ah sebab dia paling tinggi kedudukan pada zaman sekarang. Sampai peringkat tu. Sebahagiannya lagi mengaku dapat ilmu terus daripada Allah. Tak ada perantaraan dah. Tok guru kami tak pakai dah Quran hadis ni.
Kitab-kitab tak pakai. Sebab apa? Dia dapat terus daripada Allah. Tak mustahil lah ilmu daripada Allah tu kan. Tapi sampai tak pakai kitab-kitab dah ni. Jadi kamu selagi belajar pakai kitab ni kira tak power lah. Kamu mengajar kitab apa? Saya mengajar kitab Ihya. Tak power lagi tu. Tok guru ni mengajar tak payah kitab. Selagi pakai kitab maksudnya dia tak dapat yang hak. Jadi tok guru kami dah dapat yang hak. Ilmu terus daripada Allah. Lagi hebat lagi. Macam-macam dakwaan. Biasanya tak lain tak bukan nak kedudukan, nak dipandang hebat, dipandang tinggi. Lagi satu, mereka ni buat macam-macam dakwaan sebab mereka tak boleh terima kalau ada orang lain lebih daripada dia. Dia rasa orang tu lebih daripada dia, tak boleh. Aku mesti lebih. Ni macam perangai Azazil, dia pun makrifat juga. Bila kata Allah nak cipta satu makhluk iaitu manusia yang akan dapat ilmu makrifat lagi, dia tak mahu lah. Dia kata dia yang lebih makrifat. Kemudian dakwaan-dakwaan ni buat sebab nak cari pengaruh. Bila dah dapat pengaruh, senanglah nak dapat sponsor, nak dapat penghormatan kan? Kemudian nak ramaikan pengikut. Kalau ramai pengikut tu dia rasa hebat lah, dan nampak macam dia yang betul lah. Nak dapat duit, nak dapat harta, paling-paling kurang pun nak puaskan diri sendiri. Jadi macam-macam dakwaan dibuat. Ada yang belajar ilmu kerohanian lah, peringkat tinggi katanya. Kita ni kalau nak sembelih korban, kita kena minta izin daripada Nabi Allah Sulaiman. Kalau tak minta izin macam mana? Ada kata kalau tak minta izin tak sah lah korban. Macam mana yang seluruh dunia korban tak sah? Kena. Dapat mana ilmu ni? Daripada tok guru kami, guru mursyid. Guru mursyid tu dapat daripada mana ilmu ni? Al-Quran ke, hadis ke, qiyas ke, ijma' ke? Dapat terus daripada Allah. Kita terpotong terus lah. Dia guna hujah gaib macam tu, terpotong terus lah. Yang kata pula kalau tak sembelih, tak minta izin daripada Nabi Allah Sulaiman, tak sempurna. Dia tak cerita habis, tak sempurna. Yang tadi dia kata tak sah. Ada pula yang berdalih kalau tak minta izin kat Nabi Sulaiman ni, selama hari ni duk sembelih-sembelih ni. Contoh dia macam ni lah. Kita pergi ambil kambing orang, kita sembelih, kita makan. Apa hukum dia? Macam tu lah. Tapi saya tak berani nak kata apa, tapi hukum dia macam tu. Dia nak kata tak sah lah tu. Kena minta izin Nabi Sulaiman juga. Dan dari mana dia dapat syariat ni tak tahulah. Dia kata dapat terus daripada Allah. Ada pula ajaran kata siapa yang belajar ilmu hakikat makrifat, bila dia sampai ke peringkat dah kenal Allah, tak perlu sembahyang. Syariat tak kenal dah. Syariat ni dia kena kepada orang yang masih belum kenal. Bila dah kenal Allah dah, tak payah. Sebab tu kami tak sembahyang. Puasa Ramadan pun tak. Zakat pun tak keluar. Sebab tak jatuh hukum syariat dah. Kami semua kenal Allah dah. Mana yang duk buat sembahyang semua tu masih belum kenal lagi tu. Yang sebaliknya pun ada juga. Siapa yang belum kenal Allah, tak boleh sembahyang. Terbalik pula. Kenapa ni? Sebab tak kenal. Bila tak kenal takut tersalah semua. Kalau salah semua jadi syirik. Jadi selagi tak kenal, belajar dulu. Bila sampai peringkat kenal esok ni, dah tak salah sembah dah, baru sembahyang. Sekarang dia dah sembahyang dulu. Takut tersalah semua. Macam tu pun ada juga. Kemudian ni semua pasal ilmu-ilmu hakikat lah ni. Ilmu makrifat, ilmu kerohanian. Tapi nak cerita yang ada salah silap tergelincir. Nak ambil air sembahyang, kena minta izin Nabi Khidir dia. Kalau tak minta, ada kata tak sah, ada kata tak sempurna. Kena minta dulu. Selama hari ni kita kata tak masuk dalam rukun pun kan. Dalam syarat-syarat kata tak masuk pun. Kita ini guru mursyid cerita. Ni orang-orang tertentu saja dapat ilmu ni. Dah kena minta izin Nabi Allah Khidir pula nak ambil air sembahyang. Kalau betul hakikat Allah terus lah kan. Kenapa perantara pula? Kemudian baru-baru ni satu orang perempuan, suami dia meninggal dunia. Jadi dia pun rasa sedih, rasa sunyi. Dia cari ilmu-ilmu hakikat. Dia tanya kita. Dia kata dia nak belajar dah, tertarik dah ni. Sejak kematian suami dia tertarik dah.
Dia tak ada tanya kawan dia. Tapi dia tengok kawan dia tu semayang tidak, puasa pun tidak. Dia pun tanya, kawan dia kata kawan dia ni dah sampai ke peringkat tertentu. Bila sampai peringkat tu, semayang dengan puasa ni tak payah. Itu dia tanya kita. Dia tanya. Dia tak saya ikut dah ini macam tu. Baru ni juga dalam internet saya terbaca semalam ke 2 hari sudah. Orang ni tulis dekat laman dia. Dia kata, di tanganku kini ada air Zam-Zam. Aku bertawasul, ya Allah, kekalkan darjat aku sebagai Al-Mahdi. Orang muda tulis. Dan jadikanlah solat aku di depan Isa alaihissalam. Dan Imam Mahdi nanti bila dia datang, dia jadi imam semayang kepada Nabi Isa. Dia tulis macam ni. Dia kata dekat tangan kiri aku sekarang ada air Zam-Zam. Aku bertawasul, ya Allah, kekalkan darjat aku sebagai Al-Mahdi. Dia tu Al-Mahdi lah. Oh, macam-macam ajaran-ajaran. Jadi kesimpulannya, kita kenalah sangat berhati-hati. Masuklah perkongsian untuk malam ini. Dalam pelajaran yang lepas kita cerita, orang datang buat baik kat kita, buat jasa kat kita. Dari segi syariatnya kita terima kasih kat dia. Tapi dari segi hakikatnya, terima kasih kita tu kena pada Allah. Sebab Allah sahaja yang buat jasa kepada kita. Orang ni tadi dia tak ada kuasa pun nak buat jasa. Jadi sambungannya kata Imam Al-Ghazali, jadi dia itu tidak mustahak untuk disyukuri dan dicintai. Orang yang buat jasa, yang tolong, yang bantu kita tadi, dari segi hakikatnya orang ni tak jatuh pun kita punya terima kasih, dan tak jatuh pun kita punya sayang tu. Sepatutnya terima kasih dan sayang kita kena pada Allah. Sebab apa? Orang ni tolong kita tadi semuanya atas gerak Allah. Dari segi hakikatnya ada 2 sebab. Sebab yang pertama, bahawa ia terpaksa dengan dikuasakan oleh Allah akan pengajak-pengajak ke atas dirinya, maka tidak mampu ia menyalahinya. Jadi orang tu tadi, yang hati dia boleh terbuka nak tolong kita, siapa yang buka hati dia tadi? Allah yang buka. Jadi patut terima kasih tu kepada Allah. Kaki orang ni tadi dia melangkah mai kat kita nak tolong kita, bagi duit ke, tolong angkat kita daripada jatuh ke, tolong kita daripada terkena musuh ke. Jadi yang melangkahkan orang ni tadi siapa dia? Kita dah belajar dah, semuanya daripada gerak Allah. Allah yang gerakkan orang ni tadi nak pergi tolong kita. Jadi terima kasih kita tu sepatutnya jatuh pada siapa? Jatuh pada Allah. Bukannya kepada orang ni tadi. Cuma dari segi syariatnya, dari segi adab sesama makhluk, kita terima kasih kat dia. Dari segi hakikatnya, yang berjasa kepada kita bukanlah orang yang tolong kita tadi, tapi Allah. Dia saja yang berjasa. Selain daripada dia tak ada jasa langsung. Dari segi hakikatnya. Kemudian orang yang nak tolong kita tu tadi, dalam proses dia nak tolong kita ni, dari segi duit ke, dari segi moral ke, dari segi apa pun, orang tu tadi dia bernafas, dia menggunakan udara. Udara ni Allah punya. Orang tu tadi dia hidup, dia berpijak di atas bumi. Bumi ni Allah punya. Kemudian orang tu tadi yang dia boleh tolong kita sebab dia terhidup sihat, organ-organ dalaman dia masih berfungsi lagi. Organ-organ dalaman dia Allah yang punya. Dan orang tu tadi dia datang tolong kita sebab dia boleh bergerak, ada ruang. Ruang ni Allah yang punya. Jadi terima kasih kita sepatutnya kena pada siapa? Kena kepada Allah. Sebab orang tu tadi dia menggunakan udara Allah, menggunakan bumi Allah, menggunakan organ-organ daripada Allah, menggunakan ruang milik Allah. Jadi siapakah sebenarnya yang berjasa? Dari segi hakikatnya Allah yang berjasa. Jadi terima kasih kita dari itu patutnya tembus kepada Allah. Kita terima kasih kepada mak bapak kita, tembus kepada Allah. Sebenarnya Allah yang berjasa. Kita terima kasih kepada guru-guru kita, tembus kepada Allah juga. Sebab sebenarnya Allah yang berjasa. Terima kasih kepada isteri kita, tembus kepada Allah. Sebab sebenarnya Allah yang berjasa. Mereka semua ni tak ada kuasa, nak angkat sebelah tangan pun tak ada kuasa. Semuanya atas gerak daripada Allah. Kita tengok diri kita sendiri dah.
diri kita kan. Macam orang yang tolong kita tadi, udara, Allah dia pakai organ, Allah dia pakai ruang, Allah dia pakai masa, Allah dia pakai dalam diri kita ni. Dalam keadaan kita duduk saja-saja dengan kuliah ni pun, macam kita bagi tahu hari tu, beribu-ribu operasi sedang berjalan dalam tubuh badan kita. Beribu-ribu aktiviti, macam-macam kerja, beribu-ribu proses, beribu-ribu pergerakan sedang berlaku dalam seluruh tubuh badan kita tanpa campur tangan kita pun. Semua kerja Allah. Jadi nak terima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada Allah. Kan? Hakikatnya syariatnya terima kasih kepada mak kita lahirkan kita. Tapi dari segi hakikatnya terima kasih kepada Allah. Dalam kita tak campur tangan pun, beribu-ribu, mungkin berjuta-juta proses sedang berlaku dalam tubuh badan kita. Dengan jantung kita mengepam, dengan nadinya berdenyut. Bukan kita suruh, kita tak kontrol pun. Semuanya atas gerak daripada Allah semata-mata. Darah kita bergerak bawa macam-macam zat. Kemudian perut kita sedang menghadamkan makanan-makanan. Buah pinggang kita sedang proses. Hati kita pun sedang proses daging hati tu. Kemudian rambut kita makin panjang, kuku kita makin panjang, tak sedap pun. Kita tak buat pun. Semuanya atas sendirinya. Sendirinya tu daripada Allah. Mana yang muda kulit makin menegang, mana yang dah berumur kulit makin kendur, kita tak perasan pun. Tapi sedang berlaku sekarang. Beribu-ribu proses sedang berlaku dalam tubuh badan kita yang di luar daripada kawalan kita. Jadi siapa yang buat? Malaikat-malaikat lah. Malaikat-malaikat tu guna kuasa siapa? Kuasa daripada Allah juga. Jadi dari segi hakikatnya, semua Allah yang buat. Jadi terima kasih kita kena pada Allah. Cinta kita pun kena pada Allah. Dari segi hakikatnya, tak kena pun kepada mana-mana makhluk. Dari segi hakikatnya. Tambah-tambah kalau kita kena kencing manis. Kita dah kena kencing manis, kita tak perasan. Dalam badan kita ni apa yang berlaku. Biasanya darah kita ni cantik. Dia bawa segala zat-zat semua, oksigen semua sampai ke seluruh salur-salur darah. Saraf-saraf, termasuklah saraf-saraf yang halus. Kita ada saraf yang halus, ada saraf yang besar. Saraf halus ni contohnya di hujung-hujung kulit, hujung-hujung jari, hujung-hujung kaki, dekat mata. Ni saraf halus. Biasanya darah ni dia bawa zat sampai. Tapi bila dalam darah tu dia ada gula banyak. Kencing manis. Dia hantar zat tu tak cukup. Katakanlah biasanya hujung saraf kita ni perlukan 10 pinggan nasi sehari, contoh. Kita tak tahu lah makanan darah ni apa. Contoh. Tapi disebabkan darah kita ni ada gula yang kacau, dia tak boleh hantar 10 pinggan nasi. Dia hantar 8 pinggan. Jadi hujung-hujung saraf ni dia makin lemah. Makanan dia tak cukup. Lepas tu dia hantar 7 pinggan saja. Lepas tu dia hantar 6 pinggan, 3 pinggan, 2 pinggan. Sampailah satu ketika hujung-hujung saraf kita ni dia seolah-olah mati. Sebab tu tak perasan. Pijak duri tak perasan. Sebab saraf hujung ni dia dah mati. Dia dah rosak, makin lemah. Makanan dia tak cukup, lama-lama dia mati. Kita pijak kaca pun tak perasan. Dia punya sensitif dah hilang. Balik rumah tengok kaki berdarah. Dia pun tak perasan pun. Rupanya kaca terbelah panjang. Pergi cek dekat doktor, kena kencing manis. Saraf-saraf hujung tu dah rosak. Jadi doktor pun cuci apa semua. Masuk ubat. Selamatlah. Mungkin dia tebuk setakat mana saraf yang rosak tu lah. Bagi ubat kencing manis. Tapi kita kena faham juga perjalanan darah tu tadi. Darah ni dia angkut segala macam, termasuklah ubat. Bila dia angkut makanan pun tak sampai, ubat sampai ke tidak? Ubat pun tak sampai juga. Doktor boleh bagi ubat kencing manis, tapi kat hujung saraf tu dia tak sampai lah. Jadi saraf yang kena tadi, dia makin lemah juga, dia akan mati. Dia makin lemah makin mati. Sebab tu yang potong sikit. Lepas potong sikit, saraf yang kat situ makin lemah makin mati juga. Hantarlah ubat macam mana pun, dia tak boleh sampai ke hujung. Sebab saraf tu dah rosak. Jadi kencing manis ni dia rosakkan saraf yang halus. Saya sembang dengan satu orang doktor. Sebab tu kuman tu nanti dia jangkit saraf yang rosak yang atas sikit, potong pula. Masuklah ubat macam mana pun, sekerat jalan je. Dia jangkit atas pula lagi, potong juga. Macam itulah seterusnya. Kencing manis tu dia rosakkan saraf yang hujung. Kita tak perasan pun kan, kita kena kencing manis tak perasan pun. Sebenarnya saraf-saraf hujung kita sedang rosak.
Semua tu atas kerja Allah. Dia itu berlaku sebagai berlakunya pemegang gudang seorang amir, seorang raja, seorang pemerintah. Maka pemegang gudang itu tidak akan dilihat sebagai orang yang berbuat baik dengan menyerahkan hadiah amir kepada orang yang dihadiahkannya. Kerana orang itu dari pihak amir memerlukan kepatuhan dan mengikuti akan apa yang digariskan oleh amir, dan ia tidak sanggup menyalahinya. Contoh, ada orang kaya dalam kampung kita. Suatu hari dia teringat nak bersedekah lah, bagi hadiah. Dia pun pesan kat driver dia, ni 10,000, kamu pergi cari orang kampung miskin dalam kampung kita ni, bagilah 500 orang, dapatlah 20 orang. Nah, 10,000 pergi bagi. Driver tadi pun dia pergi cari siapa orang miskin, bagi 500, 500, dapat 20 orang. Jadi terima kasih itu sepatutnya kena pada siapa? Terima kasih itu sepatutnya kena kepada orang kaya tadi lah. Bukannya driver dia tadi. Sebab driver tadi dia sekadar menjalankan apa perintah tuan dia. Sepatutnya terima kasih tu kepada yang tukang yang bawa keluar duit tadi. Macam orang kirimkan kita hadiah, dia kirim melalui pos, kita terima kasihlah kepada postman tadi kan. Sepatutnya terima kasih itu jatuh kepada tukang pos, ya, bukannya kepada postman tadi. Postman tadi dia jalankan tanggungjawab dia. Macam itulah contohnya. Jadi yang orang datang tolong kita masa kita susah, orang ni tolong, terima kasih itu kepada siapa? Terima kasih itu dari segi hakikatnya kepada Allah. Sebab orang tadi Allah yang gerakkan dia. Dia ni macam robot je. Allah gerakkan fikiran dia, gerakkan kaki tangan dia semua. Tu yang datang tolong kita tu tadi. Jadi terima kasih itu sepatutnya kepada Allah. Jikalau amir menyerahkan hal itu atas pertimbangan orang itu sendiri, nescaya tidak akan diserahkan yang demikian. Katalah orang kaya tadi, ni saya nak bersedekah RM10,000. Bukan sedekah, ini RM10,000. Encik driver, nah kamu ambil RM10,000 ni, buatlah apa pun. Rasa-rasa encik driver tadi dia nak bagi ke 500 orang. Dia tak bagi ya, dia guna untuk dia. Jadi yang orang duk tolong kita selama hari ni disebabkan Allah gerakkan orang tu tolong kita. Kalau Allah kata orang ni bebas daripada kekuasaan aku tak kontrol dia, orang tadi dia nak tolong kita tak? Dia tak akan tolong. Yang dia tolong kita tu tadi disebabkan Allah kontrol, dia datang tolong kita. Maka demikian juga setiap orang yang berbuat al-ihsan, macam itulah juga orang yang buat kebaikan, yang tolong kita buat jasa tadi. Jikalau diserahkan oleh Allah atas kemahuan orang itu sendiri, nescaya tidak akan diberikannya sebiji pun dari hartanya. Kalau Allah bagi bebas, orang tu dah tentu dah tak akan tolong kita pun. Yang orang tu boleh tolong kita sebab Allah kontrol orang tu. Sehingga Allah mengeraskan pengajak-pengajak atas orang itu. Maksudnya Allah lah sebenar-benarnya yang menggerakkan orang ni tadi, yang menghantarkan kepada hati orang itu bahawa keuntungannya baik mengenai agama atau dunia adalah pada yang diberikannya. Jadi Allah yang menggerakkan dia. Jadi Allah seolah-olah dari segi syariatnya Allah timbulkanlah dalam hati dia, kalau aku tolong orang ni aku dapat pahala, aku tolonglah. Sebenarnya yang bagi fikiran tu Allah, bukan orang tu sendiri yang fikir. Dia tak ada kuasa pun dari segi hakikat. Kedua, orang yang tolong kita tu tadi, dia mendapat ganti daripada apa yang telah diberikannya. Apa yang dia tolong kita sebenarnya dia dapat balasan. Sebab tu dia tolong sebagai keuntungan yang lebih sempurna dan lebih disukainya dari apa yang telah diberikannya. Paling-paling kurang pun dia nak pahala. Aku nak tolonglah orang ni, nak pahala. Walaupun dia tak mau duit, tak mau nama, tak mau disebut-sebut, sekurang-kurangnya dia nak pahala. Jadi dia dapat ganti atas apa yang dia buat. Maka sebagai penjual barang, tidak dihitung sebagai orang yang berbuat ihsan. Orang yang menjual barang ni dari segi tasawufnya tak dikira sebagai orang yang buat ihsan. Sebab apa? Dia jual barang tu tadi, dia dapat benda yang dia suka, iaitu duit. Dia jual barang, dia dapat duit. Jadi bukan ihsan yang ni yang dimaksudkan. Paling-paling kurang
dia nak dapat pahala atau pujian atau sanjungan. Muka surat 9. Dan tidaklah dari syarat gantian itu bahawa dia itu benda yang berharga, akan tetapi keuntungan-keuntungan semuanya itu adalah gantian yang memandang menjadi enteng akan harta-harta dan benda-benda dengan dikaitkan kepada gantian itu. Manusia dan jin ni, mereka kalau buat ihsan, buat kebajikan, buat jasa, dia ada maksud, ada gantian. Paling-paling kurang nak pahala ataupun nak puas hati. Biasanya nak balasan. Biasanya tolong orang ni nak balasan. Biasanya juga nak dikenang, nak disebut-sebut. Biasanya lagi nak duit. Tolong orang nak duit. Biasanya lagi kalau tolong orang dia nak peluang-peluang tertentu. Dia tolong orang ni, dia tahu dia akan dapat peluang-peluang tertentu. Tapi yang betul-betul ikhlas menolong ni, dari segi hakikatnya siapa dia? Allah. Kenapa kita katakan yang sebenar-benar ikhlas nak tolong kita ialah Allah? Sebab Allah dia tolong kita, dia tak ada apa-apa maksud. Dia tak ada nak apa-apa daripada kita. Dia tak hajat apa-apa langsung. Sebab dia sempurna. Dia tak perlu apa-apa dah. Maka al-ihsan itu pada kemurahan. Kemurahan itu ialah memberikan harta tanpa ganti dan tanpa untung yang kembali kepada si pemberi. Dan yang demikian itu mustahil selain Allah Ta'ala. Allah bagi secara ikhlas. Dia tak pernah tak puas hati. Sebab Allah ni dia sempurna. Dia tak ada kekurangan. Kalau orang tak sembah dia pun dia tak rugi sikit pun. Dia tak ada sebarang kekurangan, dia sempurna. Dialah yang mencurahkan nikmat kepada alam semesta sebagai al-ihsan kepada mereka dan kerana mereka. Tidak kerana keuntungan dan maksud yang kembali kepadanya. Dia maha suci dari segala maksud. Jadi Allah ni tak perlu apa-apa dah. Yang perlu apa-apa ni makhluk. Makhluk ni dia perlukan pentadbir. Kalau tak ada pentadbir, hancur musnahlah kita. Allah dia tak perlu pentadbir. Makhluk ni dia perlu pemelihara. Kalau tak ada yang pelihara alam ni, hancur musnahlah. Tapi Allah dia tak perlukan kepada pemelihara. Yang kita ni perlukan ruang, perlukan tempat. Kalau tak ada ruang, tak ada tempat, kita tak boleh nak wujud. Allah dia tak perlukan ruang, tak perlukan tempat. Kita perlukan masa, Allah dia tak perlukan masa. Itu antara maksud. Allah ni suci daripada segala maksud. Maha suci. Siapa-siapa yang terkena diri dia perlu pentadbir, perlu alam, perlu langit, perlu udara, perlu bumi, perlu makanan. Semua ni kira tak suci lah di sisi Allah. Allah ni maha suci sebab dia tak perlu apa-apa dah. Tu maha suci dia. Maka lafaz kemurahan dan al-ihsan pada yang lain dari Allah itu dusta atau secara majaz. Yang kita kata orang ni buat baik, orang ni berjasa, semua itu dari segi hakikatnya tak ada. Dari segi syariatnya ialah dia buat jasa. Dari segi hakikatnya yang sebenar-benar berjasa hanyalah Allah semata-mata. Artinya pada yang selain daripadanya itu mustahil dan tercegah, sebagai tercegahnya berkumpul antara hitam dan putih. Selain daripada Allah nak buat jasa macam mana? Sebab tak ada daya upaya langsung. Nak gerak kaki pun sebab atas kudrah Allah. Nak berfikir pun atas kudrah Allah. Tak ada kuasa langsung dari segi hakikat. Maka dialah yang sendirian dengan kemurahan dan keihsanan, pemberian dan curahan nikmat. Kalau bagi orang syariat, siapakah yang paling pemurah? Nombor satu Allah. Allah yang paling pemurah. Lepas tu baru orang-orang lain. Tapi kalau bagi orang yang dah sambung dengan hakikat, siapakah yang paling pemurah? Dia tak ada paling pemurah dah. Sebab ada satu je yang pemurah, iaitu Allah. Selain daripada dia tak ada pemurah dah. Pemurah yang lain-lain itu pun sebab Allah. Allah saja yang pemurah. Siapakah yang ada kebesaran? Allah saja ada kebesaran. Selain daripada dia tak ada. Allahu Akbar, dia saja yang ada kebesaran. Siapakah yang ada kekuatan?
Ya Jabbar, Ya Qahhar. Allah saja yang ada. Selain daripada dia tak ada kekuatan langsung. Kalau kita kata, oh, pada hakikatnya selain daripada Allah ada yang ada kekuatan, yang tu syirik. Yang tu syirik. Syirik bahaya. Dari segi hakikatnya tak ada dah selain Allah yang ada kekuatan, dia saja. Kalau ada pada tabiat manusia mencintai orang yang berbuat al-ihsan, maka sayugialah bahawa tidak dicintai oleh orang yang mempunyai makrifah akan selain Allah Ta'ala. Orang yang dah belajar ilmu hakikat, dia ada makrifah, dia dah mengenal dah. Dia tahu dah yang buat jasa sebenar-benarnya Allah. Jadi dari segi hakikatnya dia kena pegang yang tu. Tak boleh dia kata ada makhluk lain buat jasa. Dari segi hakikat tak boleh. Kalau dari segi syariat tak apalah. Adab sesama hamba, sesama makhluk. Ibu kita berjasa kepada kita, kita kena kenang. Guru kita berjasa kepada kita, kita kena kenang. Kawan kita tolong kita, kita kena kenang. Tapi kita kena ingat dari segi hakikatnya semua itu jasa Allah, semua itu bantuan Allah. Makhluk langsung tak ada kuasa. Pada hakikatnya Allah sahajalah yang ada jasa, yang ada baik budi, yang bagi bantuan. Sebab tu kita sebut la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Tidak ada yang memberi selain Allah. Tidak ada yang penyayang selain Allah. Semua tu hakikat, bicara hakikat belaka. Adapun sebab ketiga, iaitu cintanya engkau kepada orang yang berbuat baik pada diri orang itu sendiri, walaupun tidak sampai al-ihsannya kepada engkau. Sebelum ni kita bicara orang tu dia buat baik kat kita, kita terima kasih kat dia. Sebenarnya terima kasih kita kena pada Allah, bukan kat dia tu tadi. Sekarang ni ada orang tu dia buat baik kat diri dia sendiri, tak kena pun kat kita. Ni macam mana pula? Kita nak terima kasih kepada siapa? Nak cinta siapa? Imam Ghazali bagi contoh bahawa sampai kepada engkau berita atau cerita seorang raja yang banyak ibadahnya, yang adil, yang alim, yang sayang kepada manusia, kepada rakyatnya, yang berlemah lembut dengan rakyat dia, yang merendahkan diri kepada manusia dan raja itu di suatu benua di bumi ini yang jauh daripada engkau. Contohnya Sultan Salahuddin lah, ataupun Nabi Sulaiman. Jauh daripada kita. Orang kata Nabi Sulaiman ni dengan adilnya, dengan baiknya, dengan sopan santunnya, jauh daripada kita. Dia tu baik tapi jauh. Kebaikan dia tak sampai pun kat kita. Kita tak dapat rasa pun. Jadi kita sukalah Nabi Sulaiman ni. Padahal dia hidup entah zaman bila dulu, jauh pula daripada kita. Sukalah Nabi Sulaiman. Dari segi syariatnya, suka kita tu kena pada Nabi Sulaiman. Tapi dari segi hakikatnya kita kena faham, kita mesti suka akan Allah. Sebab yang bagi Nabi Sulaiman jadi baik itu tadi, Allah yang buat. Jadi kita kena suka pada Allah dari segi hakikat. Nabi Sulaiman ni dari segi hakikatnya dia tak ada sebarang kuasa, tak ada sebarang kebaikan. Allah saja yang baik. Dan sampai pula kepada engkau berita seorang raja yang lain yang zalim, yang sombong, yang fasik, buat kerosakan, buat jenayah, jahat. Dan raja ni pun jauh. Contohnya Namrud ataupun Fir'aun. Jauh daripada kita. Kezaliman dia tak sampai pun kat kita, tapi kita benci. Kita benci dia. Tapi tak boleh benci Allah. Tu yang nak kena seimbang balik. Sebab kita kata yang buatkan Fir'aun dengan Namrud ni jadi jahat ni Allah lah. Jadi kena benci Allah. Tu fahaman yang salah. Tak boleh. Allah ni yang baik-baik saja, yang tak baik tak boleh. Dari segi adabnya. Macam Salahuddin dengan Nabi Sulaiman tadi, mereka buat baik, kita cinta kat mereka, kita mesti cinta Allah. Tapi kalau Fir'aun dengan Namrud tadi mereka buat zalim, kita tak suka dekat mereka ni, tak boleh kata aku tak suka kat Allah. Tak boleh. Maka engkau dapati dalam hati engkau perbezaan antara keduanya. Yang Nabi Sulaiman tadi kita suka, kita cinta dekat dia. Yang Namrud tadi kita benci. Kerana engkau dapati dalam hati akan kecenderungan kepada yang pertama, iaitu cinta, dan kelarian dari yang kedua, Namrud tadi, iaitu benci. Sedangkan engkau berputus asa dari kebajikan raja yang pertama. Dah seronoknya kalau dapat jadi rakyat Nabi Sulaiman, tapi kita tak merasa pun. Kenapa kamu seronok? Sebab Nabi Sulaiman ni baik, aku suka kat dia.
Suka kita tu mesti kena pada Allah. Kalau tak kaitkan dengan Allah, dia jadi satu kesalahan. Sebab Allah yang buatkan Nabi Sulaiman ni baik. Ini juga mengkehendaki akan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Kita suka kat Nabi Sulaiman, Nabi Adam ataupun mana-mana pemimpin yang jauh-jauh daripada kita, mesti kena kaitkan kepada Allah, mesti tembus. Sebenarnya kita cinta tu ialah Allah. Bahkan menghendaki bahawa tiada sekali-kali ia mencintai yang lain selain dari segi bahawa ada sangkutan dari orang itu dengan sesuatu sebab. Maka sesungguhnya Allah yang berbuat al-ihsan kepada seluruhnya dan yang mengurniakan kepada semua jenis makhluk. Tiba-tiba kita dapat hadiah daripada kawan kita, kita kena ingat ini daripada Allah. Kita dah belajar ilmu ni, yang ni daripada Allah. Hadiah tu tadi. Sebab kita faham dah, yang menggerakkan kawan kita nak bagi hadiah tadi ialah Allah. Kawan kita dia tak ada kuasa langsung. Sejak azali lagi Allah dah tentukan dah, dia yang akan bagi hadiah kat kita. Dari segi hakikatnya, bukanlah kita mencintai Salahuddin Al-Ayyubi dan bukanlah kita mencintai Nabi Sulaiman, tapi kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama dengan dijadikannya akan mereka. Kita duk sayang dekat Nabi Sulaiman. Siapa yang buat Nabi Sulaiman? Allah yang buat. Jadi kena cinta tuan dia lah. Kedua, sebab-sebab penyempurnaan mereka dengan anggota-anggota badan dan sebab-sebab yang termasuk hal yang penting bagi mereka. Nabi Sulaiman dengan Salahuddin ni lengkap anggota badan mereka tu. Siapa bagi lengkap? Allah juga bagi lengkap. Jadi kita suka kat mereka ni kena kaitkan dengan suka kepada Allah. Ketiga, dengan penganugerahan kemewahan dan kenikmatan bagi mereka dengan menciptakan sebab-sebab yang dalam tempat sangkaan hajat keperluan mereka walaupun tidak dapat dalam tempat sangkaan darurat. Yang Nabi Sulaiman, Salahuddin ni ada kerajaan, ada pemerintahan yang luas. Siapa yang bagi, siapa yang buat? Allah juga yang buat. Jadi kita suka kat mereka ni sepatutnya kena kait dengan suka kepada Allah. Dari segi hakikatnya, suka akan Allah sahaja. Dan keempat, dengan penganugerahan keelokan mereka dengan kelebihan-kelebihan dan tambahan-tambahan. Dan itu di luar dari darurat dan hajat keperluan mereka. Contoh yang tak dapat tiada dari anggota badan ialah kepala, kaki, hati dan jantung. Pada Nabi Sulaiman, pada Salahuddin ni paling-paling kurang dia mesti ada kepala, hati dan jantung. Kalau tak ada salah satu, mereka ni tak boleh hidup. Jadi siapa yang bagi kepala, hati dan jantung ni? Allah yang bagi, Allah yang buat. Jadi kalau betul kita sayangkan Salahuddin dan Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad dan yang lain-lain, kita kena sayang kita tu jatuh kepada Allah. Sebab Allah yang buat. Yang tu yang wajib. Contoh yang diperlukan, kalau tak ada mereka masih boleh hidup. Mata, tangan, kaki. Kalau tak ada boleh hidup lagi. Siapa yang buat? Allah juga yang buat. Kalau kita cintakan mereka ni, mesti cintakan Allah. Contoh perhiasan, kalau tak ada pun tak apa. Contohnya dua kening, dua bibir merah, dua bibir, mata yang bulat cantik dan lain-lain, yang jikalau tidak ada, nescaya tidaklah rosak keperluan dan tidaklah darurat. Dekat Salahuddin tadi, yang ada dua kening tadi, siapa yang buat? Allah yang buat. Jadi cinta kita tu kena lanjut kepada Allah. Tak boleh terhenti setakat cinta akan Salahuddin saja. Macam kita cinta isteri kita banyak jasa kat kita, kita kena ingat dari segi hakikatnya, isteri aku langsung tak ada apa-apa jasa, Allah yang berjasa. Cuma dari segi syariatnya, hubungan sesama makhluk, kita kena kenang jasa isteri kita. Contoh hal yang tak dapat tiada dari bermacam nikmat yang di luar ialah air dan makanan. Jadi air dan makanan kepada Salahuddin, Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman ni siapa yang buat? Allah juga yang buat. Kalau tak ada tu tak hiduplah mereka tu. Jadi cinta kita kena kepada Allah juga. Contoh hajat keperluan ialah ubat, daging dan buah-buahan. Kalau tak ada ubat, daging dan buah-buahan ni, hidup juga mereka bertiga tu tadi. Tapi bila ada tu, hidup mereka lebih sempurna. Siapa yang bagi? Allah yang bagi. Contoh kelebihan-kelebihan dan tambahan-tambahan ialah kehijauan pohon-pohon, bagusnya bentuk cahaya warna dan bunga-bungaan, lazatnya buah-buahan dan makanan-makanan yang tidak rosak hajat keperluan dan tidak adanya dan tidak darurat. Kalau tak ada tumbuh bunga-bunga, pokok-pokok dalam dunia ni pun yang hijau, warna hijau tak ada, bunga-bunga tak ada,
hidup juga Nabi Sulaiman tadi. Jadi yang bagi hijau dan bunga-bunga dekat Nabi Sulaiman ni siapa dia? Allah yang bagi. Alam sekitar ni Allah yang bagi. Jadi kalau kita cinta akan Nabi Sulaiman, mesti cinta akan Allah. Tak boleh setakat itu saja. Jadi pada hakikatnya dialah, yakni Allah yang berbuat al-ihsan. Sebenar-benarnya yang berjasa kepada kita ialah Allah. Selain daripada Allah sebenarnya tak ada jasa langsung. Bagaimana maka yang lain daripadanya itu berbuat al-ihsan? Orang yang berbuat al-ihsan itu adalah salah satu dari kebaikan kudrahnya. Mana-mana orang yang buat kebaikan tu semuanya pekerjaan Allah. Jadi yang buat kebaikan ialah Allah semata-mata. Maka cinta dengan alasan ini bagi yang lain daripadanya juga kebodohan semata-mata. Kalau dari segi hakikatnya kita kata orang tu ada buat jasa, orang ni ada buat baik, kita ni jahil lah. Sebenarnya yang buat baik tu Allah saja. Sebab tu segala pujian untuk Allah. Alhamdulillah. Sesiapa yang mengenal yang demikian, nescaya ia tidak mencintai dengan sebab alasan ini selain Allah Ta'ala. Jadi sepatutnya kita yang belajar ilmu ini, kita cinta Allah semata-mata dari sudut hakikatnya. Lebih tinggi lagi, yang ada hanyalah cinta Allah. Cinta kita pun tak ada. Sebab cinta kita tu datang daripada Allah juga. Jadi pada hakikatnya, yang mencinta itulah yang dicinta. Yang dicinta itulah yang mencinta. Yang mencinta dengan yang dicinta adalah satu. Yang mencinta dengan yang dicinta adalah sama. Dan hanya ada satu cinta dari segi hakikat. Sekadar itu saja pelajaran untuk malam ini. Sebagai kesimpulannya, kita kena berhati-hati dengan banyaknya ajaran-ajaran kerohanian, hakikat, makrifat, mengenal diri, mengenal Allah yang tergelincir. Jadi kena sangat hati-hati. Dan yang keduanya, kita sebab dah belajar ini, kita kena tanam dalam diri kita pada hakikatnya yang ada cinta Allah semata-mata. Itu yang kata pelajaran cinta Allah. Cinta Allah saja yang semata-mata yang sebenar-benar wujud. Cinta sesama makhluk ni cinta yang tidak hakiki. Cinta yang tempat laluan, sebenarnya tak wujud pun dari segi syariatnya, dari segi hakikatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.